Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini bagi mengupaskan serba sedikit tentang sebuah tajuk yang merupakan agak unik di mana tidak semua lapisan masyarakat mengetahui secara mendalam tentang perkara ini. Akan tetapi tajuk yang saya ingin mengupas ini berkenaan dengan sesuatu yang kita sentiasa gunakan sebagai rakyat Malaysia. Tidak kira berbilang kaum dan agama. Bahkan saya sendiri sekarang sedang menggunakan perkara tersebut, iaitu bahasa Melayu. Sedikit mendalam tajuk kita pada hari ini, iaitu pengaruh bahasa Melayu terhadap ketamadunan China. Para hadirin sekalian, pengaruh bahasa Melayu terhadap ketamadunan China telah menjadi aspek penting dalam sejarah dan perkembangan budaya China. Hubungan antara masyarakat Melayu dan China telah terjalin selama berabad-abad melalui perdagangan, migrasi dan interaksi budaya. Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi di wilayah Asia Tenggara telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketamadunan China dalam beberapa aspek termasuk politik, perdagangan dan pendidikan. Seterusnya hadirin hadirat, pengaruh bahasa Melayu ini telah berlaku dari zaman ketamadunan China terdahulu sehinggalah sekarang, di mana perkara ini memberi sumbangan terhadap politik. Hal ini kerana pada mulanya hubungan diplomasi antara China dan Malaysia pada zaman dahulu tertumpu kepada aspek perdagangan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantaraan. Perkara ini sedikit sebanyak mewujudkan hubungan diplomasi yang berterusan sehingga kini. Contohnya, Malaysia telah menandatangani dokumen perjanjian dengan China tentang perkongsian strategik komprehensif semasa lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada tahun 2013. Oleh itu, jelaslah bahawa pengaruh bahasa Melayu telah memberi sumbangan dari segi politik pada masa kini. Selain itu, bahasa Melayu juga mempengaruhi ketamadunan China dalam bidang perdagangan. Hal ini kerana bahasa Melayu ini digunakan dalam jalur perdagangan maritim. Bahasa Melayu memungkinkan komunikasi antara pedagang Melayu dan pedagang China. Melalui interaksi ini, mereka dapat memperdagangkan barang-barang seperti rempah ratus, sutera, porselin dan banyak lagi. Contohnya, kita dapat lihat dua orang tokoh pelayar China iaitu Ai Ching dan Ai Ho berlayar ke Melaka dan Kedah dan meninggalkan catatan rasa terharu kerana penggunaan bahasa. Hal ini menjelaskan bahawa benarlah bahasa Melayu mempengaruhi ketamadunan China dalam aspek perdagangan. Hadirin hadirat, akhir sekali, bahasa Melayu telah mempengaruhi ketamadunan China dalam aspek pendidikan dan intelektual. Hal ini demikian jelas terlihat apabila wujudnya kamus berjudul Manla Jiaguoyi yang bermaksud senarai perkataan negeri Melaka, yang meliputi kosakata dari zaman awal hubungan dinasti Ming hingga kerajaan Melayu Melaka 1403 sehingga 1511. Tambahan pula, terdapat program pengajian Melayu di China yang berfokuskan pengajaran bahasa dan persuratan Melayu. Hal ini menjelaskan bahawasanya bahasa Melayu berjaya mempengaruhi ketamadunan China dalam aspek pendidikan dan intelektual. Secara keseluruhannya, pengaruh bahasa Melayu terhadap ketamadunan China telah menciptakan kesan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat China. Dalam perdagangan, politik dan pendidikan, pengaruh bahasa Melayu telah membawa perubahan dan berkontribusi pada kemajuan dan keberagamaan budaya China. Hubungan antara masyarakat Melayu dan China adalah contoh penting dari bagaimana pertukaran budaya, interaksi antara peradaban dapat membentuk dan memperkaya ketamadunan manusia. Jadi, dengan berakhirnya penutup saya itu tadi, maka berakhirlah ucapan atau penyampaian saya sedikit sebanyak berkenaan pengaruh bahasa Melayu terhadap ketamadunan China. Sekian perkongsian daripada saya dengan
dengan harapan hadirin dapat input yang saya nyatakan demi memartabatkan bahasa Melayu. Saya akhiri dengan slogan kata, bahasa itu jiwa bangsa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.